واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita melihat kepada dua ayat pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-199 hingga 200 daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-31 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Safas. Serak sikit. Serak sikit Ustaz ya. Suara kita okey Ustaz ya? Okey. Okey, alhamdulillah ya. Sahur tadi minum ni kopi. Minum kopi. Okey, baik. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di studio? Oh, puasa Ustaz. Ya, masya-Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Kita bersama siapa Ustaz hari ini yang bertudung pink? Pink, subhanallah, kita nak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada selamat datang kumpulan sahabat Al-Quran Ipoh. Ipoh. Betul. Dari teman daripada masya-Allah. Kampung Koma. Oh, masya-Allah. Ahlan wa sahlan ya, tempat 4 tahun saya. Bukan 4 tahun, 5 tahun, terlupa pula. 5 tahun belajar di Ipoh itu. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita mengucapkan ahlan wa sahlan juga kepada kumpulan Istiqamah Ustaz ya. Yang kita doakan terus istiqamah bersama dalam program ini, dan juga bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita ingin belajar pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-199 rukun umrah dan haji serta memohon keampunan ya, dan diteruskan pada ayat yang ke-200 sikap dan keadaan orang-orang yang mengerjakan haji. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini terlebih dahulu untuk kita memahami lebih lanjut tentang fardu haji. Walaupun kita berada pada bulan Ramadan Ustaz ya, kita tahu bahawa lepas Ramadan masuk Syawal itu digelar sebagai Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, iaitu bulan-bulan haji itu daripada Syawal, Zulqa'dah dan terus masuk kepada 10 hari pertama daripada Zulhijjah, dan diikuti dengan manasik pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah tersebut. Mari sama-sama kita baca dua ayat bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'da. Apa khabar ayah dan bonda, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah, yang sedang ikuti di TV, yang sedang ikuti di studio. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmat Al-Quran dan juga Allah Subhanahu wa taala permudahkan ibu ayah kita semua untuk terus mendalami Al-Quran, tambah-tambah kita berada di bulan Al-Quran sekarang ini. Alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini Safas ya, barangkali ada sahabat-sahabat kita yang sekarang sedang menghitung hari kerana 10 akhir nak pergi Mekah. Masya-Allah. Umrah. Allah 10 akhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Hari terakhir. Bahkan ada pun sekarang ni yang mungkin esok lusa nak berangkat. Kita doakan Safas semoga dipermudahkan untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan insya-Allah taala moga kita juga nanti satu hari dikurniakan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah umrah ketika bulan Ramadan insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Jadi kita nak baca dua ayat yang pertama, iaitulah ayat 199 dan ayat 200 pada episod kali ini. Jika sudah bersedia, ayuh kita mulakan bacaan kita dengan menggunakan tarannum murattal sikah. Boleh? Tarannum apa ibu ayah sekalian? Sikah. Boleh? Sikah. Oh, sebut sikah dah sedap lah. Masya Allah. Jom kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-199 dan 200 Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca sebentar tadi, kita mendengar daripada Ustaz Tarmizi ya, dan nanti kita akan cuba, kita nak nanti hafal ayat berapa Ustaz? Kita akan hafal 199. 199 ya. Jadi boleh bersedia, tapi kita faham dulu Ustaz ya. Kita faham dahulu ayat 199 ini, iaitu kesinambungan daripada fardu haji ya, tentang fardu haji pada ayat yang ke-197 197 sudah pun dijelaskan tentang faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, iaitu kalau seseorang itu sudah pun menentukan dia dah nak menunaikan haji Ustaz ya, dah dalam perjalanan pergi ke Mekah ataupun mungkin daripada Malaysia nak pergi ke Madinah dahulu masuk ke Mekah, sudah mewajibkan untuk pergi haji, maka perlu berniat dan mematuhi kepada adab-adab yang telah diberitahu pada ayat 197 dan ayat 198. Pada ayat 199 dinyatakan thumma afidu, iaitu kemudian bertolaklah kamu daripada tempat yang banyak orang bertolak, iaitu Arafah, dan mohonlah keampunan kepadanya. Apakah mesej penting dalam ayat ini? Orang Quraisy Ustaznya, mereka digelar sebagai Al-Humus ya. Mereka ini kalau ketika menunaikan haji, ini orang-orang musyrik inilah ya, ketika menunaikan haji mereka tak nak bergerak daripada Arafah. Mereka nak gerak daripada Muzdalifah ya terus ke Mina ya. Kerana apa? Kerana bagi mereka tidak mahu meninggalkan tanah haram. Jadi mereka tak nak pergi Arafah, pasal Arafah tu tanah halal. Maka mindset itu Allah nyatakan bahawa bukan, sebenarnya yang diangkat pada ayat 198 itu adalah Arafah ya, al-hajju Arafah kalau dalam hadis Nabi kan, maksudnya haji ini yang utamanya itu adalah berada di Arafah tersebut. Bagi tuan-tuan yang pernah pergi umrah, mungkin pernah melawat tempat Arafah tersebut, ataupun yang sudah menunaikan haji, kita sudah ada pengalaman berada di Arafah, itu adalah
ketentuan di dalam agama kita, ya. Kalau orang-orang musyrik dahulu, dia walaupun dia kata ambil daripada Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya dia dah ubah sedikit. Pasal dia kata bahawa kita tidak mahu meninggalkan tanah suci, tanah haram di Makkatul Mukarramah. Tetapi kalau kita lihat kepada sejarah, inilah manasik ataupun prosedur daripada Nabi Ibrahim. Jadi Allah menyatakan, kemudian bertolaklah kamu daripada tempat kamu afadhan nas, telah bertolak manusia, iaitu padang Arafah, wastaghfirullah. Apa yang perlu dibuat? Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa dengar perkataan minta ampun, tetapi amat spesifik pada hari Arafah ini, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu amat luas, Ustaz. Masya-Allah. Antara hari yang banyak dibebaskan orang daripada ahli neraka ialah daripada hari Arafah ini. Ya, maksudnya kalau orang tu mungkin ada masalah amal ibadah, dosa dan sebagainya, kalau dia dijemput untuk menunaikan haji, berada di Arafah, maka apa yang perlu diisi pada hari Arafah, terutama pada waktu zuhur sampai maghrib tersebut, istighfar, Ustaz. Zikir, istighfar, malah solat pun tidaklah digalakkan. Itu sebabnya orang jamak. Jamak, dan kemudian zikir, munajat, bercakap dengan Allah, minta ampun pada Allah, itulah yang perlu diisi pada waktu itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada hari itu kasih sayang Allah itu amat luas, maka itulah peluang bagi mereka yang menunaikan haji untuk bermunajat dan cuba untuk jangan fikir pasal dunia, Ustaz, ya. Tetapi ada cabaran itu yang kita akan lihat pada ayat 200 sebentar lagi. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله
Inna Allah ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 199 dan ayat yang ke-200 dan bersyukur kita kepada Allah SWT Ustaz Tar, ya. Kita berada pada 5 Ramadan pada episod 105 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat apakah isi kandungan satu latihan yang dibekalkan oleh Allah SWT pada rukun Islam yang kelima, iaitu fardu haji, ya. Kita berada pada bulan Ramadan, kita dilatih untuk rukun Islam yang ketiga Ustaz, ya, iaitu fardu puasa kita ini adalah untuk kita mendisiplinkan diri kita, menahan diri daripada makan dan minum perkara yang membatalkan puasa daripada terbit matahari sampailah kepada terbenam, ya, seperti mana tuan-tuan, ya, apabila kita berada pada bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi apabila kita melihat pada rukun Islam yang kelima juga mempunyai disiplin, ya, disiplin yang tersendiri. Salah satunya ialah sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 199 ini, bila mereka ini bertolak daripada tempat yang mereka bertolak afadhan nas ini, tempat berkumpul mereka ini ialah daripada Arafah, perlu diisi dengan wastaghfirullah, memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum, bagi tuan-tuan yang belum pergi haji Ustaz, ya, kita kena banyak istighfar. Tetapi bila dah sampai ke sana ini adalah latihan intensif, ya, daripada 8, 9 ataupun mungkin awal lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu Zulhijjah perlu diisi dengan istighfar, kerana walaupun kita kata bahawa saya ni banyak dosa, kena istighfar. Kalau orang itu amat baik pun dia kena beristighfar. Kerana istighfar ini adalah lambang apa? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa pun beristighfar 70, 100 kali sehari, kerana Nabi bukan sekadar tak berdosa Ustaznya, tetapi Nabi memikirkan saya belum buat yang terbaik atas apa yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi orang yang belum didakwahkan, belum diajak kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kerana ada cara fikir begitu, Nabi beristighfar di dalam kehidupannya setiap hari. Dan inilah perasaan yang kita nak bawakan ketika di dalam fardu haji. Tetapi latihan itu kita kena buat sebelum pergi haji, Ustaz. Ya, kalau ada yang kata bahawa saya dah daftar haji lagi 20-30 tahun lagi baru saya akan dipanggil, sebenarnya kita perlu isi kehidupan kita ini rasa bahawa saya belum buat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita istighfar, Allah menyatakan sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada orang kata bahawa saya ni banyak dosa, jadi saya ni mungkin tak disayangi oleh Tuhan, ya. Dia kalau manusia Ustaznya, kalau dia suami isteri baru berkahwin, dia sayang, kan. Bila katakan si suami buat silap, si isteri itu kalau tanya pada ibu-ibu yang ada suami, kan, kalau waktu dulu baru berkahwin, ya, kita sayang ke tak sayang pada suami? Jawapannya ialah sayang. Puasa, ya. Tapi bila si suami ada buat silap, kan, tak beli bunga ros lah, tak beli kek birthday apa sebagainya, ya, ataupun adalah perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati bagi si isteri, maka kesannya apa, ibu-ibu, perempuan sekalian, ya? Adakah kasih sayangnya kalau dulu begitu, ya? Adakah sama begitu ataupun dia ada kurang sedikit? Kalau kita nak tanya itu, angkat tangan je lah kalau tak nak jawab pun, kan. Siapa yang kata kasih sayang saya begitu juga, tak ada berubah, sila angkat tangan. Tak ada berapa nak angkat tangan. Tak ada. Ya, jadi maksudnya dulu macam ni kasih sayangnya, sekarang dah jadi sini sikit. Kurang. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila seseorang itu berdosa, tersilap, apabila dia memohon ampun istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan Allah Maha Pengampun, dan selepas ampunan itu Allah tetap sayang seperti mana sayang sebelum dia berbuat dosa, Ustaz. Masya-Allah. Ini kelebihan apabila kita berinteraksi dengan Allah. Kalau berinteraksi dengan manusia, dia ada, walaupun dia nak cuba forgotten, sebenarnya tak, Ustaz. Dia mesti ada teringat, suami saya ni gini, ya. Kecuali apabila kita melatih diri kita, berapa banyak saya kena memaafkan pasangan saya, sebanyak mana saya memerlukan keampunan dan saya ingin dikasihani, disayangi oleh Allah
seperti mana saya sebelum berbuat dosa pada suatu zaman dahulu. Jadi ini adalah ayat 199 dan bagaimana pula ada kumpulan yang bila pergi ke haji ini dia tak tahu nak isi dengan apa Ustaz. Oh, masya-Allah. Ayat 200 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita seolah-olah mengimbau Ustaz Faz, mengimbau pengalaman, kenangan berada di Arafah antaranya. Arafah itu. Kalau saya dulu Ustaz Faz sampai dekat kemah tu lebih kurang pagi, Pagi. 1 pagi macam tu. 1 pagi. 1 pagi. Oh betul lah daripada Mekah berapa tu? Daripada Mekah tu tengah malam lah. Tengah okey. malam tunggu bas kan. Bas A dipanggil. Bas B ada 2 bas kan, bas A, bas B. Kandang A, kandang B. Kan orang yang pergi haji dengan apa tu muassasah kan. Dia tahu lah tu. Jadi betul Safas, kadang-kadang bila sampai tu tak tahu nak buat apa. Tak Ada tahu nak cuma buat apa. ada yang tidur lah, ada yang macam-macam. Kan. Jadi bila siang tu lagilah masa untuk kita bersedia, sebab itu perlu ada satu jadual lah katakan kita persediaan yang betul-betul dan kita belajar hari ni subhanallah tak lama lagi habis saja Ramadan, masuk Syawal dah mula. Dah mula dan kita berkira-kira nama saya ada tak tahun ni, nama saya ada tak tahun ni, menunggu panggilan Safas. Dan bila dah ada nama tersebut, kursus kena ikut. Betul. Tapi ayat-ayat berkaitan dengan haji ni Betul, Ustaz, Safas. memang kena ditadaburkan Betul. oleh jemaah ini. Ya, kadang-kadang mutawif tak sempat Betul, nak tadabbur Safas. ayat-ayat ni. Betul Safas. Baik, jadi buaya sekalian, mari kita baca ayat yang ke-200, panjang ayat dia. Mari kita cuba dengan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Ya. Jadi ini adalah salah satu daripada cara mengisi haji. Sebenarnya haji ini sebenarnya zikir dan Masya-Allah. Zikir. Zikir. Itu dia punya aktivitinya. Kalau ada sesiapa yang tidak membuat persediaan, dia kata saya dah belajar rukun, dah belajar wajib, dah beli kain ihram, saya dah buat persediaan segala-galanya, sebenarnya bila dah sampai pada waktu-waktu haji itu, terutama di Arafah, zikir. Zikir ya, sama ada dengan istighfar ataupun dengan selawat, tetapi zikir, baca Quran Ustaz ya. Dan ia perlu dilatih sebelum pergi haji. Ya, kalau katakan sebelum haji tak pandai baca Quran, habis. memang susahlah tuan-tuan ya, untuk kita isi masa di antara zuhur dan maghrib ya, ketika Arafah ataupun ketika di Mina ataupun di Muzdalifah. Baik. Jadi Allah menyatakan di sini, iaitu apabila sudah menyelesaikan manasikakum, ibadah haji segala-galanya itu ya, masih lagi perlu berzikir kepada Allah kadzikrukum abaakum au ashadda dzikra, seperti kamu mengingati kepada nenek moyang ataupun ayah ibu bapa kamu, au asyadda dzikra, ataupun lebih banyak lagi daripada itu. Nak ceritanya apa? Kerana amalan orang-orang Quraisy ataupun jahiliah itu, bila mereka dah habis daripada haji, dia rasa macam dah relax. Ya, dah habis dah. Kalau katakan kita Ustaz ni dah habis ke Mina tersebut, dah tahallul, dah nafar awal ke nafar thani tersebut, maka dia dah rasa relax. Maka apa yang perlu diisi selepas dah habis itu? Sebenarnya zikir dan lebih zikir daripada itu. Kerana orang-orang Quraisy yang jahiliah ini, mereka akan cakap pasal abaakum.
nenek moyang dia, dia berbangga, oh saya ni daripada ayah, nenek saya, moyang saya, ulama ke ataupun orang-orang hebat ke, dia cerita. Dia mengisi borak-boraknya itu, dan bila borak Ustaz, kalau kita mengetih ke, kita mengopi ke, dia kadang-kadang 2 jam tu sekejap je. Kan? Tapi bila dengar kuliah ke, kan, khutbah tu utamanya, cabaran tu ya, walaupun 10 minit dia dah kan, rasa lama sangat untuk menghabiskannya. Tetapi bagi orang yang sudah biasa dengan zikir, dia sentiasa merasakan kemanisan daripada zikir tersebut. Jadi di sini Allah nak menyatakan bahawa jangan kamu jadi seperti orang-orang jahiliah tersebut. Mereka bercakap tentang perkara-perkara yang duniawi, ya, tentang keturunan mereka. Zaman sekarang ni orang cakap pasal apa? Orang bisnes akan cakap pasal bisnes. Dia dah habis buat manasik ini ataupun segala urusan haji ini, dia kata saya bisnes ini, saya jumpa datuk ini, datuk seri ini, saya itu belum lagi saya dulu pernah tukar kereta 5 kali, rumah 5-6 kali. Semua topik-topik itu kalau diisi selepas habis manasikakum itu, iaitu haji ini, maka itu bersalahan dengan roh haji yang perlu dihidupkan. Kesannya apa? Itu yang kita nak lihat sebentar lagi. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan, ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهي الله kami datang memenuhi panggilanmu, tiadalah sekutu untukmu
segala puji dan kuasa untukmu. Labbaik Allahumma labbaik. Lagu daripada Ustaz Opik daripada Indonesia. Masya Allah Safas, ya. Perkataan talbiyah itu memang amat Ya betul Safas. menggetarkan Betul, jiwa Safas. Ustaz ya, terutama apabila dah ihram Betul, ya, Safas, dan dah Masya rasa dalam keadaan memang berdebu lah Ustaz ya. Betul, Safas. Terutama apabila siapa yang pilih ifrad dalam haji Masya ini lagilah lama dia Betul, berihram Safas. ya, dan bagi tuan-tuan yang sudah pun menunaikan umrah sudah ada pengalaman itu, bagi yang lelaki, yang wanita, yang perempuan pun keadaan ihram itu kita dalam keadaan memfokuskan Betul. diri kepada mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Safas dulu haji tamattu'. Tamattu'. Sama. Awalnya nak buat ifrad kan, Oh. tapi tengok ini memerlukan stamina yang Betul. lebih kuat. Allah dah mudahkan, kita ambil lah. Masa saya begitu sekarang dengan ayah ada lebih kurang dalam seminggu sebelum wukuf. Seminggu. Jadi ayah saya buat ifrad, Masya saya Allah. buat tamattu'. Oh, Orang muda. Orang muda. Masya Allah. Okey, baik. Allah Alhamdulillah. Akbar. Cabaran sangat subhanallah. Ya, betul. Jadi mudah-mudahanlah ibu-ibu ayah-ayah yang sedang bersiap sedia dipermudahkan Allah SWT dan terus tambah ilmu dan juga buat persediaan apa nak buat ni macam mana supaya berkualiti dan juga terisi masa kita di tanah suci nanti insya-Allah. Dan saya sebenarnya pengalaman Ustaz ya, bila ayat-ayat haji ni, bila tadabbur Quran Time 1.0, Betul. saya baca sekitar begitu saja kan. Kemudian ada satu program di Ya. TV Al-Hijrah, pada waktu itu ulang balik ayat ini, tiba-tiba saja Subhanallah. zap, ada sesuatu yang Masya masuk Allah. dalam hati kan. Subhanallah. Dan bila kita ni memang dah termasuk dalam hati, Betul. berdoa berkali-kali, terutama pada waktu itu saya minta Ustaz Zawawi kan, Betul. Datuk Zawawi. Saya kata Ustaz tolong doakan saya. Bila dah 2-3 kali saya minta tolong doakan, mula-mula kan kita biasa cakap tolong doakan tu kadang-kadang daripada mulut je. Betul. Tapi tiba-tiba je keluar daripada hati, Masya-Allah. maka bermulalah bismillah. Bermulalah jemputan Jemputan, Jemputan masya-Allah. Ustaz Jadi Fas, pada subhanallah. semua yang berada di studio, yang berada di rumah, yang belum lagi Ya. dijemput untuk Allah haji, ya, minta orang lain untuk doakan, Doakan. ya, Allah. dimudahkan urusan untuk ke fardu haji insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Baik. Jadi kita singgah seketika ke bahagian tajwid. Hari ini kita nak ulang kaji huruf nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu. Iaitulah fokus kita pada ayat 199. Ada 3 huruf yang melibatkan mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu. Yang pertama permulaan ayat. Thumma kan. Thumma. Kemudian ada afadhan nasu dan juga yang terakhir inna. Inna. Baik, kita cuba bunyikan dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma afidu. Silakan 1 2 3. Thumma afidu. Aywa, 1. Kemudian yang kedua, afadhan nas. Aywa, dan yang ketiga, inna Allah. Nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, kedua-duanya wajib didengungkan. Kadar bacaannya berapa harakat? Berapa? 2. Kadar bacaannya ialah 2 harakat. Jadi bila kita baca tu jumpa saja nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, jangan kita cepat ataupun laju bacaan kita. Thumma fidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallah. Lajunya baca nak bagaimana tu macam ETS laju. Kan jangan laju. Bagi hak dia 2 harakat. Walaupun kita baca dengan cepat, kita tetap juga kena ada dengung dia. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Masih ada dengung dia. Innallaha ghafurur rahim. Macam tu. Kan? Kita belajar hari ni ya. Nun yang bersabdu atau mim yang bersabdu. Wajib al-gunnah. Okey. Kemudian dalam ayat yang ke-199 ini juga kita jumpa 2 tempat yang melibatkan huruf dad. Cuba sebut. Dad.
Oh, dia kata selalu sebut dot je, tak ada de tu. Ejaan dia, dot tu ejaan dia alif lam ad-dad kan. Dot alif dal. Sepatutnya kan. Jadi bila kita sebut dalam kalimah ni dua tempat iaitulah afidu, satu dot yang baris dhammah bagi depan dan satu lagi dot yang balik atas. Afadha. Huruf dot dekat mana tempat duduk dia? Taiping ke lumut? Bukan. Di bahagian tepi lidah. Kemudian tepi lidah kita sentuh pada gigi geraham sebelah kiri ataukah kanan, ikutlah selesa sebelah mana. Tak ada gigi ustaz, belum pasang kata. Pasang nanti kat rumah. Kan hari ni semua ada insya-Allah, alhamdulillah. Thumma afidu. Cuba. Thumma afidu. Aiyah. Afadhan nasu. Tepi lidah, jangan hujung lidah sebab ada yang baca kadang-kadang tersilap lah. Dia baca dengan thumma afidu min haitsu afadun. Dia letak hujung lidah tak. Hujung lidah untuk dal. Adapun dot tepi lidah. Baik, mari kita cuba hafal ayat 109 ni, namun kita nak tengok jap apakah kalimah pilihan kita untuk episod kita kali ini. Baik, kita sama-sama kita perhatikan apakah kalimah untuk kita belajar Ustaz ya, daripada dua ayat yang kita baca pada hari ini. Iaitu perkataannya ialah fa idza qadaitum manasikakum. Ya, perkataannya qada maksudnya selesai Ustaz ya, menyelesaikan, menentukan, memutuskan. 63 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa, surah Maryam, surah Al-Jumu'ah, di mana dalam ayat yang kita lihat tadi, ayat 200, fa idza qadaitum, apabila kamu selesai ya segala manasik haji itu, maka hendaklah banyak mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas Arafah Ustaznya perlu pergi Muzdalifah, pergi Mina untuk melontar, kemudian pergi tawaf balik, sa'i untuk menyelesaikan ibadah haji sehinggalah tahallul, maka itu dinamakan qadaitum ya, kamu telah menyelesaikannya. Mari sama-sama kita mula menghafal Ustaz ya. Terima kasih Fadil Safas. Jom ibu ayah sekalian, para penonton semua, kita hafal ayat yang ke-199. Perhatikan saya baca kalimah demi kalimah, kemudian kita nak hafal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah. 1, 2, 3. Okey, kita cuba kita cuba bahagikan pecahan dia ya. Thumma afidu. 1, 2, 3. Thumma afidu. Okey, cuba tak tengok Quran sekejap. Thumma afidu. Okey, dah ingat dua kalimah. Thumma afidu. Okey, sambung selepas tu. Min haitsu afadan nas. Cuba. Min haitsu afadan nas. Ada 4 kalimah. Min haitsu afada al-nas. Min haitsu afadan nas. 1, 2, 3. Min haitsu afadan nas. Masya-Allah. Sekali lagi. Min haitsu afadan nas. Min haitsu afadan nas. Cuba yang 4 kalimah tu. Min haitsu afada an-nas. 1, 2, 3. Min haitsu afadan nas. Masya-Allah, bagus. Thumma afidu min haitsu afadan nas. 1, 2, 3. Thumma afidu min haitsu afadan
Masya Allah. Wastaghfirullah. Wastaghfirullah memang confirm, ingatlah. Istighfar kan wastaghfirullah. Jadi kita nak sambung sikit lagi lepas tu ayat itu, namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. InsyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 199 dan ayat yang ke-200 daripada surah Al-Baqarah. Dan Alhamdulillah sebentar tadi sudah pun kita cuba menghafal ayat yang ke-199, iaitu satu seruan untuk bertolak daripada Arafah dan diisi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca ayat 199 yang telah pun tuan-tuan di studio, di rumah hafal, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Ibu ayah sekalian, mari kita ulang lagi sekali ayat 199 yang kita dah hafal sebahagian tadi, kita nak habiskan. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. 1, 2, 3. Inna Allah ghafurur rahim. Silakan. Inna Allah ghafurur rahim. Masya Allah, sadaqallahul azim. Yang rahim tadi tu Safazan, ada yang dia landing dengan tinggi, ada yang rendah. Contoh, Ghafurur Rahim, tinggi. Ghafurur Rahim.
Itu yang dia betul. Betul. Mana yang tinggi tu dia nak sambung lagi lah. Nak sambung lagi. sambung Okey. Kalau nak sambung Ustaz, kalau boleh sambung ayat 200 Ustaz. Ya, di mana seruan Allah untuk Subhanallah. kalau dah selesai dengan manasik sebentar tadi, maka hendaklah diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dengan borak-borak kosong Ustaz ya, ataupun borak-borak dunia ya. Kalau katakan antara amalan orang-orang musyrik dahulu zaman jahiliah, mereka kalau dah sampai Masyaril Haram itu, Muzdalifah dah habis itu, borak-borak pasal abaakum, ataupun kalau doanya pun lain macam Ustaz. Masya-Allah. Doa itu yang terakam dalam ayat 200 yang kita nak cuba elakkan. Ya. Mari sama-sama kita baca ayat 200 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak baca sekali lagi ayat 200 dengan kita dah baca dengan nahwan sikah, kita cuba pula baca dengan jiharkah insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada bahagian yang kedua, faminan nas, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak akan memperoleh apa-apa bahagian pun. Ini adalah amalan orang-orang jahiliah Ustaz ya. Mereka menunaikan haji itu, maka antara doa mereka yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti ialah Allahumma rzuqni iblan. Masya-Allah. Ya Allah tolonglah beri rezeki aku unta. Itu doa dia ketika dah sampai buat haji Ustaz. Dia doa begitu. Ataupun yang keduanya Allahumma rzuqni ghanaman. Kan, tolong bagi aku kambing. Kambing. Jadi apa pelajarannya? Pelajarannya ialah kalau katakan pergi umrah, dapat menatap kepada Kaabah Al-Musharrafah Ustaz ya, ataupun kita pergi haji dah melalui Arafah, pergi Muzdalifah, Mina dan sebagainya, janganlah sampai berdoa seperti amalan jahiliah. Di mana doa mereka itu hanyalah untuk berikan fid dunya. Bukan hasanah pun, fid dunya. Dia nak minta kalau boleh nak dapat apa? Kereta besar, rumah besar, pangkat besar, nak jadi menteri besar. Itu semua doa-doa dia, dan itu adalah fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nanti langsung tak dapat apa-apa Ustaz. Langsung tak dapat apa-apa. Jadi mengapa jadi begini? Kerana sepanjang manasik itu, sepanjang menunaikan haji itu, mereka sebenarnya tidak berzikir Ustaz. Tidak banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang ditekankan pada ayat yang ke-200 ini, di mana mindset orang yang pergi haji ni ada dua Ustaz. Ada yang mindsetnya ialah menuju kepada dunia semata-mata. Tak salah nak berniaga sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 198 ya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum ya, tetapi jangan sampai apa sahaja fadal itu menjadi duniawi. Apa bezanya? Maksudnya ialah ada orang yang dapat fadal, dapat untung apa sebagainya untuk dibawa ke akhirat. Ya, dapat banyak untung dan untuk dakwah, untuk membawakan Islam lebih tinggi lagi dari dalam kehidupan. Tetapi kalau orang yang inginkan atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq ini, dia kalau boleh Ustaz nak apa? Saya balik haji ni senang sikit nak letak title haji dan hajah. Yang kita bincang sebelum ni kan. Kalau orang tak panggil saya haji, saya memang tak puas hati betul. Saya ni hajah. Begitu kan. Itu adalah tanda atina fid dunya. Ya, khawatir bila sampai di akhirat nanti orang ini tak dapat apa-apa. Yang pertama. Ataupun ada yang pergi haji ini untuk buang rasa bersalah Ustaz. Dekat negara dia sendiri, dia dah makan rasuah, dah tekan rakyat apa sebagainya.
rasa bersalah lah ni, pergi umrah lah. Kan, jom kita pergi haji kan, senang, kita bayar 150,000 kan, kita dapat package dekat Mina tu, dekat nak melontar ya, nanti dapat aiskrim lah apa sebagai orang lain makan biasa, tilam sempit, dia tilam besar kan. Dia rasakan bahawa dengan menunaikan haji ini adalah untuk membuang rasa bersalah, rasuah ataupun merosakkan harta dan apa sahaja masalah di negara masing-masing. Itu juga adalah kategori Rabbana Atina Fid Dunya, Ustaz. Ya, ada orang yang pergi haji, pergi umrah tu pasal saya nak doa nanti ketika pemilihan nanti saya naik nama paling tinggi. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Apa lagi? Ataupun kalau katakan bos Ustaz, dia dah tekan dia punya staff dia dah rasa ataupun dia dah buat macam-macam, pergi ke Mekah, doa depan Kaabah kan. Padahal dia tak baiki pun kan. Sepatutnya bila wastaghfirullah pada ayat 199 itu, balik dari Mekah Madinah, mana yang dia kurang bayar balik. Kalau dia dulu memang penipu kan, dia minta maaf balik, dan dia bukan orang yang mengejar kepada dunia. Itu istighfar yang sebenar-benarnya. Ataupun kalau ada yang adik-beradik yang dulu dia pergi scam kan, dia pergi songlap harta waris contohnya kan, dia tipu adik-beradik dia, sebenarnya ayah bagi saya saja, masuk akaun dia, balik haji, balik umrah, serah balik pada adik-beradik. Pasal itu antara jenayah dalam sebuah keluarga yang telah pun Allah bawakan pada ayat-ayat sebelum ini. Jadi ini adalah beberapa perkara ya untuk kita faham bagaimana orang yang Rabbana Atina Fid Dunya, yang hanya fokus pada dunia tetapi mereka masih menunaikan haji ataupun umrah. Yang perlu menjadi perhatian kepada kita, tapi kita kalau boleh nak belajar macam mana mindset yang betul, cara fikir yang betul dalam episod akan datang. Namun hari ini kita lihat dahulu resolusi untuk kita ambil tindakan bersama. Iaitu yang pertama, resolusi kita ialah sentiasa beristighfar atas kelalaian dan kekurangan diri. Yang kedua, perbetulkan adat yang salah kepada cara Islam yang betul. Yang ketiga, tidak hanya fokus tujuan hidup untuk dunia semata-mata. Kita berdoa Allah pelihara diri kita menunaikan haji dan umrah dengan niat yang betul kerana Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami memohon kepadamu ya Allah agar diampunilah segala dosa kami ya Allah, agar diampunilah segala dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa memohon istighfar, memohon keampunan kepadamu ya Allah lantaran dosa-dosa kami, dosa maksiat kami, kelemahan kami, hamba-hambamu ya Allah. Dan kami tidak putus-putus memohon, merayu, mengadu kepadamu agar dikurniakan kepada kami petunjuk dan hidayah memandu kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Pilih kami ya Allah menjadi salah seorang daripada tetamumu duyufur Rahman, menunaikan umrah, menunaikan haji ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dan menerima doa kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, dan terus kita dapat istiqamah. Kita akan belajar bagaimana menunaikan umrah, haji dengan mindset yang betul pada episod akan datang insya-Allah dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين